Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 17 November 2023. Kita ke berita utama. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dikatakan tidak masuk pejabat hari ini. Menurut sumber, beliau sudah meletak jawatan selepas disahkan sendiri olehnya semalam. Ada dakwaan yang memberitahu peletakan jawatan itu ada kaitan dengan sebuah rakaman video perbualan antara dua lelaki yang seorang darinya mirip dengan Muhammad Agus yang telah tersebar di media sosial. Video sekitar 120 itu dikongsikan ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Badrul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bad menerusi akaun aplikasi TikTok miliknya. Terdahulu, Muhammad Agus mengesahkan telah menghantar surat peletakan jawatan dan diserahkan kepada Perdana Menteri semalam berikutan beliau menerima tawaran pekerjaan baharu dan bukan disebabkan tekanan oleh mana-mana pihak, terutamanya prestasi JKOM yang kurang memuaskan di bawah pimpinannya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata jawatan tersebut akan diisi secepat mungkin. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas khidmatnya dan berkata Muhammad Agus kini tiada lagi apa-apa kaitan dengan pihak kerajaan atau JKOM. Sekumpulan rakyat Malaysia yang dianggap pejuang Palestin ditahan pihak berkuasa tempatan di Tanah Suci ketika menunaikan umrah kerana bergambar dengan menunjukkan jari telunjuk ke langit. Baru-baru ini tular di media sosial sekumpulan jemaah umrah dari Malaysia mendakwa mereka telah ditahan di Madinah selama setengah jam hingga 45 minit untuk disoal siasat oleh pihak berkuasa tempatan kerana dianggap menunjukkan tanda solidariti kepada Palestin. Menerusi laman sosial Facebook yang dikenali sebagai Huda Izaham melampirkan gambar di pekarangan Masjid Nabawi yang menjadi punca ditahan. Dalam gambar tersebut, dia menaikkan jari telunjuk yang menuju ke langit yang membawa maksud Allah yang satu. Terdahulu dilaporkan kerajaan Arab Saudi melarang keras jemaah umrah memakai atau menunjukkan solidariti berkaitan Palestin malam mereka ditangkap kerana bergambar dengan mengangkat jari telunjuk menggambarkan Allah yang satu dan dianggap sebagai pejuang Palestin. Hubungan diplomatik negara Arab dan Israel menyebabkan sebarang usaha dalam mempertahankan nasib rakyat Palestin tidak diendah ekoran beberapa faktor antaranya faktor geopolitik serantau. Polis Diraja Malaysia PDRM memberitahu masih belum menerima sebarang laporan daripada mana-mana individu atau organisasi berkaitan isu ugutan daripada pihak luar berhubung pendirian dan kelantangan pemimpin negara ini membela nasib warga Palestin daripada rejim Zionis di Gaza. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussain berkata ketika ini negara masih berada dalam keadaan yang baik dan pihaknya masih mengumpulisikan sekiranya Malaysia berdepan dengan ancaman maupun ugutan berhubung perkara tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Perhimpunan Malaysia bersama Palestin bulan lalu mendedahkan beliau menerima ugutan dari negara luar berhubung tindakannya dalam menyuarakan pendirian negara yang menolak sekeras-kerasnya kezaliman tentera Israel ke atas bumi Gaza. Susulan pendedahan itu, PDRM memberitahu akan mengumpul maklumat sekiranya terdapat aktiviti membabitkan ejen perisikan Mossad di negara ini ekoran timbul ugutan terhadap Perdana Menteri yang menyatakan sokongan kepada Gaza dan Palestin. Jelas Razaluddin pihaknya melalui pasukan risikan akan mengumpul maklumat sebanyak mungkin berkaitan perkara itu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan berbincang dengan sekurang-kurangnya 3 lagi kementerian sebelum memuktamadkan cadangan yang dibuat Gabungan Pengilang Beras Malaysia bagi mewujudkan satu grade tunggal sahaja untuk beras putih. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 3 kementerian itu adalah Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ujarnya antara yang akan dibincangkan dalam pertemuan itu termasuk isu semasa berkaitan padi serta cadangan untuk menyelaraskan tanaman komoditi itu pada masa akan datang. Pengerusi Gabungan Pengilang Beras Malaysia Marzuki Othman sebelum ini mencadangkan supaya Seksyen Badan Kawal Selia Padi dan Beras di bawah KPKM mewujudkan hanya satu grade tunggal untuk beras putih.
Dengan adanya grade tunggal itu, katanya beras putih juga tidak perlu lagi dilabelkan sebagai beras putih tempatan BPT dan beras putih import atau BPI seperti dilakukan sebelum ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar hari ini atas 3 pertuduhan merogol dan melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan berusia 14 tahun Mac lalu. Tertuduh Muhammad Kasim Abdul Wahab, 52 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa merogol mangsa di tepi Sungai Kenering, Kampung Belum Baru Lawin Kerik pada pukul 1 petang 27 Mac 2023. Tertuduh yang bekerja kampung itu turut didakwa bagi 2 pertuduhan amal seksual fizikal bagi maksud seksual terhadap mangsa pada masa, tarikh dan lokasi sama. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan 2 orang penjamin bagi kesemua pertuduhan di mana seorang daripadanya mesti dalam kalangan ahli keluarga terdekat selain mengenakan syarat tambahan di mana tertuduh serta ahli keluarganya dilarang mendekati dan mengganggu mangsa. Mahkamah kemudian menetapkan 18 Disember depan bagi sebutan semula kes. Selepas hampir setahun turun naik mahkamah, pelakon Shahnaz Ahmad menarik nafas lega apabila dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan di sebuah kondominium tahun lalu. Magistrate Atika Muhammad Saim memutuskan demikian selepas mendengar hujahan daripada kedua-dua belah pihak berhubung representasi yang dihantar selebriti itu. Terdahulu, Peguam Datuk Wan Azmir Wan Majid yang mewakili Shahnaz memaklumkan pihaknya menerima jawapan melalui surat balas berhubung representasi yang mana pihak pendakwaan ingin menarik balik kes. Timbalan Pendakwa Raya Nadia Elena Jamaluddin Akbal kemudian mengesahkan pihak pendakwaan mendapat arahan daripada pihak atasan supaya Shahnaz hanya dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Mendengar perkara itu, Wan Azmir tetap dengan pendirian memohon supaya anak guamnya dilepas dan dibebaskan memandangkan pihak pengadu sendiri telah menarik balik kes. Mengikut pertuduhan, Shahnaz atau nama sebenarnya Shahnaz Ahmad Basir Ahmad, 38 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang lelaki berusia 27 tahun di kawasan lift pintu masuk sebuah blok kondominium di Jalan Duta Mas pada 16 Jun 2022. Berita luar negara, hartawan Elon Musk menganggap hantaran bersifat antisemitik yang disiarkan dalam aplikasi X oleh netizen sebagai benar. Hantaran pengguna X itu mendakwa bahawa orang Yahudi menghasut kebencian kepada orang kulit putih walaupun meminta orang lain berhenti melakukan perkara serupa terhadap mereka. Pengasas bersama kenderaan elektrik Tesla itu turut mengkritik Liga Anti-Fitnah ADL, sebuah kumpulan pembela orang Yahudi kerana secara tidak adil menyerang majoriti Barat walaupun majoriti Barat menyokong orang Yahudi dan Israel. Komen itu dibuat di tengah-tengah ketegangan yang semakin memuncak akibat perang Israel dan Hamas sehingga mencetuskan konflik di kampus-kampus pusat pengajian tinggi Amerika Syarikat susulan insiden anti-Yahudi dan anti-Muslim. Menurut data ADL, sejak pejuang Hamas melancarkan serangan mengejut ke atas Israel pada 7 Oktober lalu yang disusuli serangan besar-besaran rejim Zionis, terdapat peningkatan ketara dalam insiden anti-Yahudi di seluruh Amerika Syarikat. Pada September lalu, Musk pernah memberi amaran bahawa beliau akan menyaman ADL kerana menuduhnya dan laman X sebagai anti-Yahudi. Seorang banduan di Itali yang menjalani hukuman penjara 30 tahun atas kesalahan membunuh teman wanitanya dibebaskan selepas hakim memutuskan makanan di penjara membuatkan dia menjadi obes.
Pada 2017, Dimitri Fricano ditahan kerana membunuh teman wanitanya Erika sebelum dijatuhi hukuman penjara pada 2022. Ketika hukuman dijatuhkan, Fricano mempunyai berat badan 120 kg, namun selepas 12 bulan, berat badan bertambah menjadi 200 kg. Panel hakim berkata dia tidak boleh terus dibiarkan di penjara kerana masalah obesiti, tabiat merokok dan mengalami kesukaran untuk berjalan serta berisiko tinggi untuk mati awal. Fricano akan menjalani baki hukumannya di bawah tahanan rumah di sebuah bandar, namun perkara ini menimbulkan kemarahan keluarga Erika. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Lembaga Tabung Haji melalui anak syarikatnya TH Property 9 Berhad TH Prop melancarkan projek pembangunan Taman Teknologi Tech Park Enstek Fasa 3 di Bandar Enstek Negeri Sembilan dengan nilai pembangunan kasar sebanyak 1.4 bilion ringgit. Taman membabitkan kawasan seluas 616.64 ekar itu adalah fasa terbaharu bagi taman perindustrian di dalam Perbandaran Bandar Enstek seluas 5,116 ekar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TH Prop, Azman Ibrahim berkata pihaknya optimis prospek pertumbuhan projek terbabit melihat kepada lokasi utama, sambungan akses, kemudahan capaian respon dan dasar terbuka Kerajaan Negeri Sembilan terhadap pelabur khususnya dalam industri berteknologi tinggi. Katanya setakat ini TH Prop telah menerima pertanyaan daripada beberapa syarikat besar dalam industri farmaseutical dan industri halal yang berminat untuk membeli plot industri di kawasan itu. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku tahun ketiga 2023 berkembang lebih kukuh kepada 3.3% berbanding suku tahun kedua yang mencatatkan pertumbuhan sederhana dengan 2.9%. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan permintaan dalam negeri, pasaran buruh serta aktiviti pelancongan dan pembinaan yang semakin rancak. Jelasnya sebahagian pertumbuhan ekonomi turut terjejas berikutan permintaan luar negeri yang lemah dan pengeluaran lombong yang lebih rendah. Bagaimanapun keadaan ini sebahagiannya diimbangi oleh kemasukan pelancong asing yang kembali pulih dari segi penawaran, sektor perkhidmatan, pembinaan dan pertanian terus menyokong pertumbuhan. Berita sukan. Majlis Olimpik Malaysia MOM menemplak Pesuruhjaya Sukan Malaysia Suhardi Alia selepas mengancam untuk membubarkan badan induk itu. Suhardi mengugut untuk membatalkan MOM selepas membuat pertemuan dengan dua badan e-sukan, Persatuan Tadbir Urus Sukan Elektronik Malaysia MEGA dan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF pada 14 November lalu. Menerusi klip audio yang berdurasi 1 minit 20 saat yang tular di aplikasi WhatsApp, memetik Suhardi telah menyamakan MOM dengan Israel kerana tidak berpuas hati dengan isu pendaftaran dan keahlian antarabangsa membabitkan dua pertubuhan e-sukan tersebut. Justru Presiden MOM Tan Sri Norza Zakaria menjelaskan pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sewajarnya termasuk mengemukakan bantahan rasmi kepada Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Harimau Malaya mempamerkan kematangan apabila kekal bersikap positif dan tidak berputus asa untuk memastikan kemenangan mutlak 4-3 ke atas Kyrgyzstan pada aksi pertama kumpulan di kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Skuad negara menghasilkan gol pertama menerusi Dion Kools awal minit ke-6 sekaligus menjadikan peratusan permainan lebih condong kepada Harimau Malaya. Kyrgyzstan seakan memperoleh tenaga tambahan pada 5 minit terakhir babak pertama apabila menghasilkan 2 gol menerusi Zilkarbek Khairat pada minit ke-42 dan selang 2 minit kemudian bekas bintang import Kelantan United Patrick Vanov Ernest memastikan jaringan kedua buat pasukannya.
Tempoh hampir sama terus dipamerkan skuad negara, namun Kyrgyzstan jelas lebih bertuah apabila memperoleh gol ketiga dan terhasil menerusi pemain gantiannya Merkai pada minit ke-57. Usaha keras pemain negara akhirnya membuahkan hasil apabila pertahanan lawan Christian Brosman tertampan ke gawang sendiri ketika cuba untuk mengeluarkan hantaran Arif Aiman Hanapi pada minit ke-72. Selang 5 minit kemudian, Stadium Nasional Bukit Jalil terus bergema apabila Kouls memastikan gol penyamaan berpunca daripada sepakan penjuru. Jaringan itu jelas meningkatkan intensiti permainan skuad negara dan asakan bertali arus berhasil apabila Faisal Abdul Halim berjaya menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 18 November 2023. Jangan lupa dapatkan apparatusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.